Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Portrait Niaga. Industri kraft tangan antara sektor yang telah banyak membantu memangkin kemajuan usahawan kecil dan sederhana. Produk buluh, kayu, tanah liat, bilik kata bermacam-macam lah. Jadi minggu ini Portrait Niaga mahu mengenengahkan dua usahawan kraft tangan yang telah berjaya membawa produk mereka ke pesada antarabangsa. Usahawan pertama Portrait Niaga minggu ini terkenal dengan rekaan batiknya yang unik dan moden. Membesar dalam persekitaran perusahaan batik, mendorong kepada minat beliau dalam dunia tekstil dan membawa kepada lahirnya Mas Tewan Batik. Susah tak Cik Wan kalau kita nak mencanting ataupun mewarna sesebuah piece ataupun helaian batik ni? Satunya kita kena ada idea dulu. Idea tu lahir daripada pemerhatian kita melalui sumber-sumber alam dan sebagainya lah. Yang keduanya ialah kemahiran mencanting tu, kemahiran meletakkan lilin di kain untuk menghasilkan corak. So kualiti sesuatu desain tu terletak kepada garisan lilin yang konsisten. Itu kualiti. Bagaimana pula dengan keunikan batik, sesebuah batik tu? Keunikan kalau saya cuba buat konsepnya ialah simply inspirational, berdasarkan kepada abstrak, lukisan abstrak. Jadi untuk itu kita menggunakan gabungan garisan-garisan untuk melahirkan sesuatu idea lah. Bukan mudah sebenarnya. Saya nak buat ni pun saya perlukan ketelitian. Betul, betul. Kena hati-hati supaya warna itu tak keluar pada garisan lilin. Perlu ke seseorang itu untuk mencanting? Perlu ada bakat semula jadi ataupun sekadar dengan bakat saja sudah memadai? Dia kena ada bakat dan usaha yang gigih untuk melahirkan kemahiran yang tinggi. Kadang-kadang orang, setengah-setengah orang tu boleh ada bakat, tetapi oleh kerana dia tak continue dia punya bakat tu, maka dia akan nampak kekakuan dalam karya dia tu. Dan pemerhatian sangat mustahak. Bagaimana kita nak hasilkan satu karya tu supaya nampak kematangan. Hasil karya ini bukan hanya dipasarkan di Malaysia, mendapat juga permintaan yang menggalakkan dari peluang negara ya? Ya, betul. Ya, betul. Nombor satu, saya membekalkan produk-produk batik untuk pelancong-pelancong. Jadi pelancong-pelancong dari seluruh dunia menggunakan pakaian batik daripada masyarakat batik ni. Dan kat situ saya study dari segi apa minat pelancong-pelancong tersebut. Kalau di kawasan Asia Timur, apa corak dan warna dia. Jadi perlukan warna-warna yang lembut, yang sejuk, itu di antara yang menjadi pilihan mereka. Tetapi kalau di kawasan-kawasan African country, dia perlukan warna-warna yang kontras. Asian country dia bebas, pelbagai. Ada warna kontras pun boleh, warna klasik pun boleh, warna sejuk pun boleh, warna panas pun boleh. Salah seorang yang melukis batik ni Cik Wan golongan muda juga Cik Wan. Betul-betul. Bagaimana Cik Wan berusaha untuk menarik golongan muda? Melalui satunya ialah saya kaji dari segi corak dan warna dan juga fashion. Contohnya ialah pakaian lelaki slim fit cutting. Jadi tempat-tempat yang dia tak mahu yang menyeluruh, yang certain area saja. Jadi format tu kena study dan juga dalam bentuk yang ringkas, dalam bentuk grafik dan warna-warna yang terhad. Kita ada program melatih pelajar-pelajar universiti. Macam Hari Belia kita terlibat dengan membekalkan satu frame painting tu, kemudian bagi diorang mewarnakan sendiri, mencorak dan mewarna. Dan apabila dia merasai sendiri pengalaman dia sendiri untuk membuat tu, boleh mereka mengerti bahawa batik ini adalah satu yang unik yang perlu dikekalkan daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Cik Wan, Cik Wan, saya nampak Cik Wan cara melukis tu tadi Cik Wan dah ada pengalaman daripada kecil. Saya sebenarnya bermula minat pada batik ini dan usahakan batik ini dengan mengambil upah mewarna pada semasa saya darjah 5 lagi. Dan kampung saya tu ada perusahaan batik cok, batik blok. Jadi setiap bunga
kemudian daun itu kita warnakan satu persatu dan upahnya 5 sen satu helai. Kemudian selepas itu setiap kali cuti sekolah saya akan bekerja sebagai pelukis kain stencil, blok stencil. Kemudian bekerja juga sebagai pembasuh kain batik sampai beratus-ratus helai satu hari. Minat tu memang sejak kecil. Dipupuk sejak kecil lagi? Dipupuk sejak kecil. Walaupun Cik Wan ada pengalaman, tapi untuk memulakan satu perniagaan ni, adakah ia sukar Cik Wan? Pada saya tidak terlalu sukar apabila kita ada pengetahuan dan juga kemahiran. Tetapi berani mencuba tu kena ada. Dan pada mula-mula saya buat cuma untuk isteri saya saja. Kemudian dia pasarkan, dia pakai pakaian tu di office, kemudian ramai yang berminat, bertanya. Bermula daripada situlah maka saya rasa desain saya ni, batik saya ni ada potensial. Mendapat tempat ya? Mendapat tempat di kalangan peminat lah. Saya memang ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tourism Malaysia kerana menjemput saya untuk buat promosi ataupun jadi duta kraft tangan batik di luar negara seperti di Kairo, di Jepun, Tokyo, di Yokohama, di Fukuoka, Manila, Brisbane, kemudian di Vancouver. Okey, apa perancangan Cik Wan sebenarnya untuk mengembangkan lagi perniagaan batik ni di persada antarabangsa? Pertamanya ialah fokus kepada website sebagai satu saluran pasaran, memperkembangkan website dengan memaparkan produk-produk yang baru, yang inspirational, yang terkini. Kemudian saya nak tumpukan kepada dua keadaan, dua kelompok. Satu ialah di peringkat eksklusif dan juga peringkat casual. Kita dengan pengusaha lain sentiasa berinteraksi, berkomunikasi. Bagaimana cara kita nak mencari satu peluang-peluang yang lebih baik supaya dapat kita bangunkan bersama-sama, memeriahkan batik ini bukan saja untuk tempatan tapi untuk antarabangsa.